Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal azim, innallaha ghafurur rahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, pertamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini. Kita masih lagi diberikan ruang dan peluang untuk bertemu dan bertamu di rumah Allah yang mulia ini, dan telah pun kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Dan insya-Allah kita mengisi ruang waktu maghrib isya pada malam ini dengan berada dalam majlis ilmu, walaupun masa yang terhad kurang lebih 30 minit. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar atas masa yang kita luangkan antara maghrib isya pada malam ini. Amin Allahumma amin. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, kita menyambung kembali kuliah akidah dengan menggunakan kitab Aqidatun Najim fi Ilmi Usuluddin, iaitu pada muka surat yang ke-28 dan 29. Baris yang ke-10 dari bawah, iaitu faedah. Kita masih lagi dalam perbincangan sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang ke-9 iaitulah ilmu. Allah maha mengetahui. Baik, dan panjanglah perbahasan dalam bab ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebelum ini kita telah membicarakan tentang debat antara Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Hatim Al-Aqsa, dengan seorang Yahudi, yang telah kita bicarakan dalam pertemuan yang lalu, bahawa Yahudi ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, telah berdebat dengan ramai ulama. Dan ulama ni tak boleh lawan hujah Hatim, hujah Yahudi. Sehinggalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, melalui Hatim ini hujah Yahudi ni kalau kemudian Yahudi ni pun masuk Islam. Yang kita bicara dulu. Baik, masih lagi dalam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ilmu Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kita akan sambung pada faedah. Faedah Allahumma salli ala Muhammad, kita belajar sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ilmu, maha mengetahui Allah. Telah berdiri, mari pula lah kisah lagi. Sebelum ni kisah berdebat Hatim dengan Yahudi. Mari pula ni dalam faedah ni, mari pula satu kisah. Telah berdiri seorang lelaki kepada Ibnu Asy-Syajari, padahal ia duduk berwa'an atas kursi, membaca ia akan tafsir firman Allah Ta'ala, Suratul Rahman ayat 29. Kulla yawmin huwa fi sya'n. Artinya setiap waktu dia dalam kesibukan. Huwa iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan berdiri lagi itu di hadapannya, di hadapan Ibnu Asy-Syajari.
Maka berkata lelaki itu, hai orang ini, maka apalah perbuatan Tuhan engkau sekarang ini? Dia tanya kepada Ibnu Syajari, apalah perbuatan Tuhan sekarang? Maka diam ia dan bermalam ia padahal di dalam duka cita. Setelah ditanya akan soalan itu tak boleh jawab. Sehingga kan disebut diam ni orang yang berilmu ni, Allahumma salli ala Muhammad, diam ni sebagai tanda dia berilmu lah. Dia bukan boleh mari pertanyaan, dia main suka jawab. Tak boleh, kerana dengan ilmu jawab pun dengan ilmu. Tak boleh jawab ikut Allahumma salli ala Muhammad, kita nak sebut akal lah. Jadi dia tak boleh jawab. Dan bermalam ia pada hari ia dalam duka cita. Duka cita sebab tak boleh nak jawab tadi soalan tadi. Maka menyebut ia maka bermimpi ia. Kerana duka cita ni apa semua. Bermimpi ia melihat akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ia bermimpi. Mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebut ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan yang demikian itu. Dia tanya Nabi lah dalam mimpi ni. Dia tanya soalan, dia ditanya oleh seorang lelaki tadi. Bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka menyebut ia bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam akan begitu, dan bertanya ia akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia tanya Nabi. Maka bersabda ia baginya, sabda Nabi dalam mimpi dia. Mimpi ni bila mimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mimpi benar. Mana mimpi benar? Mimpi dengan Nabi, bertemu Nabi. Kerana syaitan tidak boleh menyerupai, maknanya dia nak menyamar Nabi tidak boleh. Dan mainan tidur kan, kalau mainan tidur ni, jin syaitan ni dia duk kacak mari kita menerawang di mana dia macam-macam. Kata mimpi, kita kata mimpi kan? Itu mainan tidur lah. Dalam mainan tidur ni ada mimpi. Yang kata mimpi itulah. Baik, bila mimpi bertemu dengan Nabi SAW, dia itu betul. Melainkan dia menipu lah. Dia tak mimpi pun kan? Tak mimpi pun bertemu Nabi, tapi dia kata dia bermimpi bertemu Nabi. Dia yang menipu. Kalau mimpi dia benar, mimpi dia bertemu dengan Nabi, benarlah dia bertemu dengan Nabi. Gitu. Melainkan dia menipu lah. Dia tak mimpi pun, dia cerita waktu malam tadi mimpi bertemu dengan Nabi. Wahai tak mimpi pun, itu dusta dia. Tapi kalau memang benar dia mimpi bertemu dengan Nabi, maka benar mimpi dia bertemu dengan Nabi. Gitu. Pasal kita sebut tadi, ya. Syaitan tidak boleh menyerupai Nabi lah. Jadi bila mimpi bertemu dengan Nabi, makna Nabi mengatakan bahawa dia adalah Nabi SAW, maka benar. Baik. Maka bila Ibnu Syajari ini mimpi bertemu Nabi, maka peluang dia nak tanya soalan yang ditanya oleh lelaki ini kepada dia. Maka Nabi SAW bersabda ia baginya, bahawa yang bertanya akan engkau itu iaitu Nabi Khidir. Ibnu Syajari ini ulama besar. Dan bahawa lagi akan kembali ia, maka kata olehmu baginya. Nabi kata bahawa lelaki tadi ni, iaitu Nabi Khidir, akan kembali semula. Ya, mana kembali semula minta jawapan. Maka kata olehmu baginya, bermula pekerjaan itu lagi akan menzahir ia akan dia, dan tiada memulai ia akan dia, yakni menzahir ia akan barang yang ditakluk akan dia oleh ilmunya pada azali, dan tiada memulai akan pengetahuan daripada segala perkara yang dijadi. Dia itu menghinakan ia akan suatu kaum dan mengangkatkan ia akan suatu kaum yang lain. Ini nak sebut dari sudut ilmu Allah lah. Ya.
dalam erti kata bagaimana surah Ar-Rahman disebut ayat 29 ni, kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap waktu dia dalam kesibukan. Bukan membawa maksud sibuk tu Allahumma salli Muhammad seperti yang kita lafaz kita kata sibuk. Aku hari ni sibuk, pagi sini sekian ni sampai malam sibuk, ada masa kan? Itu sibuk. Kita nak sebut dalam erti kata kita ni lah, pada diri kita kan? Sibuk ni tak ada nak pergi melancong, tak ada nak pergi bawa anak isteri pergi ni lah melancong, pergi ke mana, tak ada, sibuk. Sibuk dalam erti kata kita yang sibuk kita. Baik, sibuk di sini dalam erti kata Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disebutkan dalam peristiwa ni lah ya. Ini daripada apa dalam kita disebutkan tadi dalam kitab ini sebut ketika mana Ibnu Syajari baca tafsir ayat ni, maka bahawa Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu ni, Allah Subhanahu wa taala maha tahu. Makna orang tak ada orang yang kata terlepas pengetahuan Allah, tak ada. Itu yang kata kulla yaumin huwa fi sya'n. Mana kita tidak boleh nak kata aku ni boleh jadi dalam masa buat perkara tak molek ni di luar pengetahuan Allah. Tak ada. Segala apa yang berlaku ni baik dalam masa yang sama di mana pun. Ya, kita kata waktu ni kita ni semua dalam surau ni, kita duduk dalam surau kan? Kita hanya setakat duduk dalam surau, tahu kalau kita dengar ni lah, dengar kuliah. Kalau di mana tempat lain kita tak tahu, luar pengetahuan kita di mana pun. Tetapi Allah dalam masa yang sama yang kita katakan maha mengetahuinya, Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas tempat, masa dan waktu. Mana pun yang disebut dalam ayat ni tadi, kulla yaumin huwa fi sya'n. Maksudnya tak ada ruang yang boleh, tidak ada ruang terlepasnya pengetahuan Allah. Sehingga kan yang Allah berikan satu misalan, analogi dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satu helai daun yang gugur, daun ni gugur, illa ya'lamuha, melainkan diketahui Allah. Dalam kita nak sebut misalan tu, satu analogi yang Allah berikan ialah kalau kita bayangkan daun ni banyak mana ya, kalau kata daun di seluruh dunia ni, bukan di kawasan rumah kita, seluruh dunia. Kalau kata daun tadi ni sebatang pokok, banyak mana ada daun dia. Itu seluruh dunia. Daun kalau kata pokok jenis daun kecil, banyak lagi. Daun satu pokok tu Muhammad Muhammad, kita tak boleh nak kira daun. Bagi tugasan kepada kita kira daun sebatang pokok tu rasa pening. Bagi upah kita RM50, RM100 lah. Pokok besar, lepas tu daun kecil pula. Muter kira daun tu aku bagi 100, tepat 100, tepat. Nak bagi tugasan, dia bukan tahu banyak mana daun tu di pokok tu, tak boleh juga. Pasal daun tu banyak. Jadi daun yang gugur ni, mana dalam satu dunia ni, daun gugur ni mesti dalam saat yang sama, banyak mana gugur dia saat yang sama kita kata. Pasal seluruh dunia pokok ada. Dan daun gugur, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lam. Tidak ada satu helai daun yang gugur illa ya'lam, melainkan Allah tahu. Maka apa lagi? Ini kita kata haluslah. Halusnya pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dibatasi dengan tempat yang kita sebut kita hari ini, masa ni duduk sini. Masa ni malam maghrib isyak kita duduk dalam surau. Tempat lain kita tak boleh tahu masa kan. Boleh jadilah kita kata kita boleh tahu nanti esok mari berita apa berlaku kemalangan jalan raya, contoh
sana. Mengalangan mau bukan kita tahu masa dan masa yang sama tu tak kan? Boleh tahu bila dapat ni puasa. Tapi lepas berlaku bukan masa tika tu. Masih lagi kita nak sebutkan bahawa Allah SWT Muhammad ialah kerana kita ini makhluk, maka kita kena sedar dan akui bahawa kita ni dhaif, lemah. Dengan demikian kita Sayyidina Muhammad meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala yang segala-galanya lah, Maha mengetahui, Maha melihat, Maha mendengar. Dan dengan demikian mari berasa takut. Mari berasa takut kepada Allah. Ini perasaan takut ni lah yang dituntut. Ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Dan tu khatib duk sebut tiap-tiap minggu menjadi rukun khutbah. Ittaqullah. Kalau khatib dah sebut ittaqullah, khutbah dah sah. Sembahyang Jumaat lepasnya pun tidak sah. Pasal nak sahnya sembahyang Jumaat, dia kena sahnya khutbah, dua khutbah. Ittaqullah. Sebut ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Mudahlah kita sebut tu kan. Tapi menghadirkan takut kepada Allah tu, sehinggalah Allah SWT Muhammad kita benar-benar mengenal Allah. Ma'rifatullah. Kita kenal Allah, maka baru kita takut kepada Allah. Kita dah kenal Allah, maka tak marilah takut tu. Baik. Maka berpagi-pagi dia sukalah. Ni Ibnu Asy-Syajari ni bangun pagi, bangun kata dah jaga dah daripada tidur, maka suka cerita lah. Tadi suka cerita sedih pasal kusuk duk mikir nak jawab lagu mana. Maka setelah diberi jawapan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pagi-pagi sukalah dia. Maka datang ia, yakni laki yang bertanya itu akan dia, seperti yang disebutkan oleh Nabi dalam mimpinya. Maka nanti yang bertanyakan kepadamu akan datang kembali, akan datang balik, nak bertanya balik. Yakni laki yang bertanya itu akan dia dan mengembali ia atasnya akan pertanyaan itu. Maka ditanya kembali, maka menjawab ia akan dia dengan demikian itu. Maka berkata dia baginya selawat olehmu atas orang yang mengajak ia akan dikau, dan berbalik ia padahal bersegera. Dia apa? Selepas diberi jawapan, maka lelaki tadi yang disebut oleh Nabi dalam mimpinya, itu Nabi Khidir, maka dia suruh Ibnu Asy-Syajari berselawat olehmu akan orang yang mengajar. Yang beritahu tadi, jawab tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selawat atas Nabi. Baik. Ta'alluq ilmu. Baik, kita masuk sikit pada ta'alluq ilmu. Panjanglah ta'alluq ilmu ni, tapi kerana masa kita dalam 30 minit, jadi kita tak habislah. Jadi kita dapat baca boleh jadi 2-3 orang. Ta'alluq ilmu. Dan katanya al-muta'alliqu bi jami'il wajibati wal jaizati wal mustahilati. Artinya yang ta'alluq oleh ilmu itu dengan segala yang wajib dan segala yang jaiz dan segala yang mustahil. Segala yang wajib, segala yang harus, segala yang mustahil. Mustahil lawan wajib. Dan telah lalu maknanya ta'alluq itu menuntut sifat akan pekerjaan yang lebih daripada berdiri ia dengan zatnya. Dan lagi ta'alluq ia akan sebagai ta'alluq tanjizi qadim jua. Maka hanyalah seperti yang telah diketahui daripada barang yang telah lalu sebutnya, maka ta'alluq ia kepada yang wajib seperti zatnya dan segala sifatnya yang melengkapi di dalam kata sifat itu ilmu dirinya. Ilmu dirinya.
Maka diketahui oleh Allah Ta'ala dengan ilmunya bahawa baginya ilmu ni ta'alluq dia tanjizi qadim. Iaitulah dah nyata dah secara qadim, sejak azal nyata dah. Maksudnya sudah pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berdiri dengan sifat ilmu. Kalau kudrah dia ada Allahumma salli ala Muhammad, tanjizi qadim, kemudian tanjizi hadith, suluhi qadim, kemudian tanjizi hadith. Suluhi qadim dan tanjizi hadith. Suluhi qadim itu patut pada azali. Patut kalau kata nak mengadakan, patut bagi Allah nak ada, nak bagi ada cipta. Patut bagi Allah nak bagi tak ada. Mana mungkin kehendak Allah. Kemudian mari tanjizi hadis, iaitu setelah ada dia. Mana kemudian diciptakan dia. Diciptakan ni adalah dia. Tanjizi Allahumma salli ala Muhammad, tanjizi hadis. Baik. Maka pada sifat ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah ta'alluq tanjizi qadim. Dan ta'alluq ia kepada yang mustahil itu diketahuinya bahawa tiada baginya anak atau isteri atau syarik atau sekalian lawan sifat kamalan. Ini yang dijawab oleh Hatim Al-A'sam lah kan, ditanyakan kepadanya apa yang tidak diketahui oleh Allah. Maka mustahil lah, mustahil bagi sifat ilmu Allah ni, iaitu apa dia, baginya anak, baginya isteri, baginya sekutu dan sekalian lawan sifat kamalan. Banyak bila kata mari lawan sifat kamalan ni banyak lah, tak apa nak sebut banyak. Pasal sifat kesempurnaan, lawan daripada sifat sempurna. Mana ada kekurangan. Ada kekurangan itu adalah sifatnya makhluk. Makhluk ni ada kurang, ada lemah. Boleh jadi yang lebih sini, kurang sini. Kita sama manusia ni, kita tak boleh pula berasa bangga, mendabik dada sekian kita lebih kan? Kita kurang hal ni pula. Sebab itu kita manusia kena sedar bahawa segala yang ada pada kita itu adalah nikmat, pemberian, kurniaan Allah. Kalau Allah dah beri tak boleh kan? Kita hak kaya hari ni Allah beri. Kita hak ada ilmu hari ni kerana Allah beri kan? Ilmu apalah? Ilmu macam-macam. Ilmu kedoktoran, ilmu jurutera, semualah macam-macam. Itu pun Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri. Baik. Jadi mustahil bagi Allah, mustahil bagi sifat ilmu Allah ni. Kerana ilmu ni kan tahu. Masuk ilmu ni tahu, mengetahui. Jadi mustahil bagi Allah tahu, ada ilmu baginya, iaitu ada anak, ada isteri, ada Allahumma salli ala Muhammad, sekutu syari, sekutu baginya. Kemudian ada berlawanan sifat dengan sifat kamalan, lawan pada sifat kamalan. Dan ta'alluq ia kepada jaiz itu diketahuinya daripada sekalian mungkin yang telah jadi. Maka ta'alluq atas jaiz harus tadi ni, itu diketahuinya daripada sekalian mungkin yang telah jadi dan lagi akan hendak dijadikan. Mana hak ta'alluq jaiz pula diketahui oleh Allah apa yang telah jadi dan dijadikan. Kemudian apa akan jadi, kana apa, bikana wa makana, bikan wa makan. Apa yang telah ataupun saya guna dan apa yang akan datang. Kerana dalam pengetahuan Allah. Baik.
kemudian hendak dijadikan, telah jadi dan lagi akan hendak dijadikan, dan yang tiada hendak dijadikan sekali-kali diketahui dengan tafsirnya. Sama ada hak nak bagi jadi ataupun hak tak nak bagi jadi, diketahui dengan cara tafsir secara terperinci. Hak tak nak bagi jadi itu tak ada lah, kan? Tak ada. Jadi hak tu Allah tahu, kerana dalam pengetahuan Allah, ilmu Allah. Seperti bilangan malaikat dan jin dan manusia, beberapa yang mati dalam satu nafas, dan berapa yang beranak, dan berapa yang hina dimuliakan, dan akasnya sebaliknya. Maka tidak ada apa pelik, mustahil. Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala maha halus tadi kita sebut, pengetahuan Allah. Bilangan malaikat tidak, bilangan jin manusia banding dengan daun. Daun di sepokok tu macam mana? Kalau kata daun seluruh dunia, dia nak sebut apa? Infinity, tidak terkira. Tidak terkira. Kalau kira-kira satu taman ni pun dah trilion dah daun. Lepas tri apa? Kita tak sebut dah. Kita sebutlah kali pun paling banyak pun trilion. Tu. Lepas tu nak sebut apa pula tak tahu. Ada lagi lah apa kulit-kulit lagi lah, tapi kita nak kira tak kira tu. Lah kali dia mari infinity. Kalau calculator apa tu tukar. Darat lah kali mari infinity. Calculator pun pening. Pasal banyak sangat. Kita tekan darat tu kan. Kalkulator hak saintifik ni, tekan darab, kita tekanlah 5 darab 5, kau tekan darab kali terus mari bentuk E tu infinity. Tak boleh kira dah apa tu. Baik, nak kata banyak, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Tak ada infinity lah pada Allah. Pada kita makhluk infinity, pasal kita tidak boleh mencapai jumlah tu. Tak boleh nak capai jumlah, tak boleh. Tetapi pada Allah tak ada istilah infinity, tak ada. Mana-mana pun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Sama ada yang telah jadi ni, yang telah mati, kemudian yang akan melahirkan hak beranak, siapa kiamat. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Yang dihinakan, kemudian yang hina dimuliakan, dan akasnya. Yang hina Allah muliakan, yang mulia dihinakan, akas sebaliknya. Juga dalam pengetahuan Allah belaka lah. Karena disebutkan tadi kullu yaumin huwa fi sya'an. Tak ada ruang tanpa pengetahuan Allah. Kata penghulu kami ahli tasawuf, bermula tiap-tiap seorang daripada manusia itu bernafas ia pada tiap-tiap sehari semalam. Ini dikira juga nafas. Sehari semalam 100,000 dan 24,000 nafas pada yang pertengahan. Pada tiap-tiap satu nafas daripadanya 1,000 yang mati, dan 1,000 yang diperanakkan, dan 1,000 yang dibentangkan, dan padanya itu 100,000 kelemasan Allah Ta'ala atas hambanya yang qarib. Nak sebut jumlah tu lah. Jumlah tu tak apalah, bukan penting jumlah tu 100,000 dan 24,000. Mana 124 lah. Dia bagi kalau Arab punya 100, kemudian 100 apa tu, kalau ni 100 dan 24,000, jadi 124,000. 124,000 kali nafas. Dan sebut dalam tiap-tiap sehari semalam 124,000 nafas. Kira lah 124,000 banyak lah. Pasal kita kira kata satu saat, sekali nafas tu berapa saat? Satu saat. Ada apa yang satu saat dah? Taklah satu saat tu dia tercungak-cungak pula.
Dia kata 2-3 second lah. 2-3 second sekali nafas. Jadi kita kata 3 second lah. 3 saat sekali nafas. Seminit Allahumma salli ala Muhammad 60 saat. Berapa? 20 kali seminit. Baru seminit 20 kali. Tu minit sejam darab pula. Darab 60. Nak kira kalkulator 20 darab 60 berapa? 1,200. 20 darab 60 1,200. Tu darab dengan Allah Sayyidina Muhammad 24. Kira tengok lebih kurang tu lah. 124,000. Tarik nafas, tarik sehari-hari ni. Masya Allah. Kita tak sedar ni, kita bernafas ni. Pasal dia tu, dia jadi kita katakan memang kita bernafas. Memang daripada kita sedar-sedar kita bernafas dah. Lainlah hak kita boleh jadi daripada kita tak bernafas, baru bernafas tu baru kita sedar dia. Tapi kerana kita sedar-sedar dah bernafas dah. Demikian juga Allahumma salli ala Muhammad yang diistilahkan Islam bakar lah kan. Lahir-lahir kita Islam. Sedar-sedar dah kita Islam. Sedar-sedar Islam dah. Jadi kata-kata dalam Islam bakar ni bukan kita kata ke semua, ada yang kurang penghayatan kepada Islam. Pasal dia sedar-sedar Islam. Kan? Kalau kita tengok orang yang Allahumma salli ala Muhammad kemudian dia baru Islam daripada awal dia masuk Islam. Kan? Kalau kita tengok penghayatan dia lebih lah. Pasal dia nak terima Islam tu melalui perjalanan yang begitu sukar dengan tentangan daripada family, keluarga satulah. Tu. Jadi dia penghayatan dia dah dapat Islam tu kerana dia dapat dia yang kata hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi nak sebut tadi ni dalam bernafas tadi ni, dalam setiap nafas ni, setiap pada tiap nafas daripadanya 1,000 yang mati dan 1,000 yang diperanakkan dan 1,000 dibentangkan badannya. Dan setiap nafas 1,000 mati. Boleh jadi satu dunia. Mana 1, 2, 3 saat ni ada mati sana mana. Kalau hak ni banyak lagi dah COVID-19 ni. Kan? Cuma kita lah tak tahu mati mana seluruh dunia kan. Boleh jadi lah. Baik. Kemudian yakni yang qarib, yang hampir dengan Allah, 1,000 kelemasan Allah, yakni hamba yang mendatangkan dirinya serta yang demikian itu sekaliannya. Makna hamba yang mengabdikan diri kepada Allah lah, lemah dalam beribadah kepada Allah. Bermula malaikat itu terlebih banyak daripada sekian makhluk yang tersebut itu. Mana tersebut? Malaikat jin manusia. Malaikat jin manusia, maka malaikat terlebih banyak. Allah Taala a'lam. Hadza wabillahi taufiq. Insya-Allah masuk dah. Jadi kita hak ta'alluq ilmu ni dia kata dua penggal lah, atau dua bahagian. Kita akan sambung pada nanti insya-Allah bahawasanya berkata San Haji dalam kitab Kanzul Asrar. Ini kita akan sambunglah insya-Allah pada pertemuan yang akan datang, masih lagi dalam ta'alluq ilmu. Jadi sekali lagi itu dulu untuk pertemuan dan majlis ilmu kita pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan memberikan kefahaman kepada kita, khususnya akan hakikat maha mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita sedar setiap ruang kehidupan kita ni, masa kita ni, Allah tahu. Apa yang kita nak buat, Allah tahu. Apa yang telah kita buat, Allah tahu. Apa yang kita buat baik buruk semua Allah tahu. Maka pasti mudah-mudahan memberikan perasaan takut kepada kita untuk melakukan kemungkaran dan kemaksiatan kepada Allah, kerana kita tahu Allah tahu apa yang akan kita buat. Sekali itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa an jami'il muslimina wal muslimati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la man yasbahuna shaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.